Baik, Assalamualaikum. Untuk topik 2.2 proses hidup organisma unisel. Seterusnya selepas topik ini kamu boleh mengkonsepsikan proses hidup organisma yang kita akan belajar dua jenis organisma hidup iaitu amoeba spesies dan paramecium spesies. Selain itu kita sepatutnya selepas belajar topik ni kena tahu proses hidup organisma unisel ni yang dapat dilihat menerusi mikroskop cahaya. Baik, dalam bab ini kita akan belajar dua jenis organisma unisel iaitu organisma amoeba dan juga organisma paramecium. Okey, maksud unisel, organisma unisel bermaksud organisma yang ada satu sel sahaja. Walaupun satu sel, organisma ini boleh menjalani hidup yang lengkap. Okey, dia boleh menjalani banyak proses hidup yang membolehkan organisma ini hidup. Contohnya proses respirasi, pergerakan, boleh bergerak, boleh makan, boleh bergerak balas terhadap rangsangan, boleh membiak, bertumbuh dan boleh berkumuh. Okey. Jadi dua organisma yang kita akan kaji adalah daripada kumpulan protozoa iaitu amoeba spesies dan paramecium spesies. Okey, ini adalah gambaran bagi amoeba spesies seperti yang dapat dilihat di bawah mikroskop. Okey, so amoeba spesies ni terdiri daripada membran plasma. Okey, membran plasma yang di luar ni. Kemudian dia ada nukleus, vakuol mengecut, vakuol makanan dan pseudopodium. Pseudopodium ni macam kaki palsu dia. Apabila bergerak, pseudopodium ni pun akan bergerak. Okey, ini adalah struktur asas bagi amoeba spesies. Baik, ini adalah gambar bagi paramecium spesies. Okey, berbeza dengan amoeba. Amoeba kalau nak bergerak dia menggunakan pseudopodium. Okey, manakala kalau paramecium dia bergerak menggunakan cilium. Okey, cilium ni adalah struktur cilia. Dia macam berbulu halus di sekeliling semua kawasan membran ni dia ada cilium untuk pergerakan. Kemudian ada alur mulut, liang dubur, nukleus dan vakuol mengecut. Vakuol mengecut sama juga dengan amoeba, dia ada vakuol mengecut. Okey. Okey, untuk pergerakan bagi amoeba dan paramecium, apabila amoeba dengan paramecium nak bergerak, dia akan berubah bentuk apabila bertemu dengan halangan. Okey. Apabila nak bergerak juga, ia akan mengunjurkan pseudopodium. Jadi pseudopodium tu akan diunjurkan, dia akan tolak ke depan ataupun tolak ke, kalau nak bergerak ke depan dia akan tolak ke depan, kalau nak bergerak ke bawah, pseudopodium pun akan bergerak ke bawah. Lepas pseudopodium bergerak, sitoplasma pun akan mengalir mengikut pseudopodium tersebut. Okey. Manakala paramecium dia lain sikit, bergerak menggunakan pukulan cilium secara beritma. Okey, ini gambaran bagi amoeba. Cuba kamu tengok kat sini. Ini adalah kaki palsu dia lah. Maksudnya dia nak bergerak ke kanan. Jadi pseudopodium akan bergerak dulu diikuti oleh sitoplasma. Okey, cikgu warnakan yang kuning. Ini sitoplasma dia akan bergerak. First mesti pseudopodium dulu. Okey, nak dua nampak nak panah ni. Dia bergerak. So kalau nak bergerak ke bawah, pseudopodium akan bergerak ke bawah dulu. Okey. Nak bergerak ke kiri, pseudopodium dulu diikuti oleh sitoplasma. Baik, berbeza dengan paramecium. Paramecium menggunakan struktur khas iaitu cilium. Okey, ini cilium untuk pergerakan. Contoh, cilium nak bergerak ke bahagian kiri. Okey, bahagian kiri. Maka pukulan cilium akan ditolak macam ni. Ditolak macam ni. Jadi dia paramecium akan bergerak ke arah kiri. Seterusnya kita tengok pula gerak balas amoeba dan paramecium terhadap rangsangan. Okey, amoeba dan paramecium ni akan bertindak balas dan bergerak balas terhadap rangsangan. Rangsangan seperti bahan kimia, sentuhan atau cahaya terang. Contohnya kalau kita letak apa-apa bahan kimia dalam cecair yang ada paramecium ataupun amoeba, sebab amoeba dengan paramecium ni adalah organisma akuatik, duduk dalam air kan, kita letakkan bahan kimia. So kalau dia nampak bahan kimia tersebut, dia terasa bahan kimia tersebut, dan amoeba dan paramecium cepat-cepat akan menjauhi rangsangan itu. Okey, kalau ada cahaya kot, dia akan menjauhi cahaya tersebut.
Okey, bagi respirasi, bagi ameba dan paramecium, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida berlaku melalui membran plasma bagi kedua-dua organisma tu. Jadi dekat bahagian membran plasma tu akan berlaku pertukaran gas. Okey, pertukaran gas respirasi. Okey, contoh dekat sini, kamu tengok ini gambar raja bagi ameba. Okey, yang masuk ke dalam ameba adalah oksigen. So, oksigen diffuses into ameba, meresap. Jadi proses adalah proses resapan ringkas. Ingat resapan ringkas. So, proses respirasi berlaku dan hasilnya adalah gas karbon dioksida yang dikeluarkan melalui proses resapan juga. Okay, CO2 is carbon dioxide. Sama juga dengan paramecium. Yang masuk ke dalam ialah oksigen. Yang keluar adalah CO2. Ni CO2. Okey, kat sini kita fokus untuk CO2 dengan oksigen lah. Oksigen masuk, CO2 keluar. Seterusnya kita lihat bagaimana ameba makan. Okey, senang je. Ameba ni kalau dia nak makan, dia akan mendekati zarah-zarah makanan tersebut. Kemudian dia akan mengunjurkan pseudopodium. Okey. Pseudopodium diunjurkan dan kemudian dia akan memberangkap makanan tersebut. Okay, membentuk vakuol makanan. Seterusnya bila terbentuk dah vakuol makanan, lisosom akan bergabung bersama dengan vakuol makanan tadi dan lisosom akan merembeskan lisozim iaitu enzim. Enzim kemudiannya akan menghidrolisiskan makanan yang terdapat dalam vakuol makanan. Seterusnya makanan yang tercerna tu akan diserap ke dalam sitoplasma. Okey. Jadi ada juga setengah makanan yang tidak tercerna akan disingkirkan apabila ameba itu bergerak. Baik, cara pemakanan bagi paramecium ada sedikit perbezaan. Okey, bagi paramecium menggunakan pukulan silium. Pukulan silium untuk membantu zarah makanan tu masuk ke dalam alur mulut dia. Okey, dia macam lebih maju sikit lah daripada ameba tadi. Okey, sebab dia dah ada pukulan silium. Jadi, bila terbentuk vakuol makanan, macam tadi juga, macam ameba juga, lisosom akan bergabung dalam vakuol makanan dan seterusnya akan merembeskan enzim lysozim bagi pencernaan makanan. Selepas pencernaan makanan yang telah dicerna akan diserap masuk ke dalam sitoplasma. So, makanan yang tidak tercerna akan dikeluarkan. Okay, dikeluarkan dan disingkirkan melalui liang dubur. Okay, so dia sudah ada struktur liang dubur berbanding dengan ameba. Ameba just repel terus melalui membran plasma. Okay, now kita lihat bagaimana ameba dan paramecium berkumuh. Okay, bahan perkumuhan oleh ameba dan paramecium ialah karbon dioksida dan amonia. So, kedua-dua bahan ini akan dikeluarkan, disingkirkan daripada ameba dan paramecium melalui resapan. Selain daripada itu, perlu kamu tahu bahawa kedua-dua organisma ini hidup dalam persekitaran akuatik iaitu dalam air tawar. So, bila dalam air tawar, air akan berlebihan masuk ke dalam kedua-dua organisma ini. Jadi, bila ada air berlebihan itu akan masuk ke dalam sel dan mengisi vakuol mengecut. Okey, vakuol mengecut itu bila banyak sangat air dalam dia akan mengembang ke saiz yang maksimum lalu mengecut untuk menyingkirkan air dari masa ke semasa. Kalau dia tak buat macam tu, sel badan dia akan meletus. Okey, jadi kena ada vakuol mengecut. Proses ini dinamakan pengosmo kawal aturan. Okay, dari segi pembiakan, ameba dan paramecium menjalankan proses mitosis iaitu pembahagian dedua, belahan dedua untuk menghasilkan sel anak yang baru. Okey, ini apabila keadaan persekitaran yang sesuai. Okey, sekiranya persekitaran tidak sesuai, ameba dan paramecium akan membentuk spora. Dan spora ini hanya akan bercambah kalau keadaan persekitaran itu menjadi okey semula lah, menjadi pulih semula, baru dia akan menjalankan proses pembiakan. Okey, itu sahaja.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.